Okey, bahagian B. Ni nota dari Cikgu Nora Hafizan. Cikgu Nora Hafizan bagi siap-siap dah. Bahagian B ni dia sebut ada mengingat untuk 1 markah, fahaman 4 markah, aplikasi 5 markah dan menilai 10 markah. Okey, aplikasi kat sini adalah aplikasi yang melibatkan pengiraan. Okey, kat sini pengiraan. Kita kata aplikasi guna formula, okey. Menilai pula awak buat keputusan lah nanti, decision making. Okey, kita tengok soalan nombor 4. Soalan nombor 4 pula, soalan nombor 9 ni. Okey, soalan nombor 9 awak boleh pilih dengan soalan 10. Tapi hari ni cikgu nak awak buat semua. Okey, pelajar mahawangsa, awak jawab ke tak jawab, awak kena buat sekarang. Okey, buat sekarang. Okey, kita tengok rajah kat bawah tu ada 2 sinar cahaya A dan B. Dari satu objek ditujukan pada sebuah prisma. Okey, ni prisma. Sinar-sinar itu selari dengan permukaan X, satu imej songsang dilihat oleh pemerhati. Okey, soalan dia. Berapakah sudut tuju sinar cahaya X? A. Sudut tuju tu sudut yang kena dekat permukaan ni kita ambil daripada garis normal. Okey, sudut ni. Berapa sudut tu? Okey, sudut tu sepatutnya kalau kita panjangkan lah yang ni. Panjangkan yang ni. Macam tu. Sudut ni 45. Yang ni pun jadi macam mana? Kat mana ni? 45. Sini 45 pun. Sini 45. Sini 90. Maksud kalau sini 90. Kalau kita panjangkan macam tu. Yang ni akan dapat 45 kan? So yang sebelah dengan dia pun, yang bertentang dengan dia kat depan ni pun 45. Ni matematik lah. Awak pandai matematik. Cikgu hati fizik je. Matematik cikgu sederhana. Mat moden dapat A lah. Pandai lah mat moden. Mat jangan tanya. Pandai sangat. Okay. So kita punya sudut tuju kita 45 darjah. Okay. Soalan kedua. Soalan kedua dia apa? Okay. Sudut genting bagi prisma itu ialah 42 darjah. Hitung indeks biasan prisma. Kita guna formula ni. N sama dengan 1/sin C. Okay, formula dia macam ni. N sama dengan 1/sin C. 1 ni sebenarnya mai daripada formula. Formula dia sebenarnya formula ni. N sama dengan sin I bahagi dengan sin R. Okay. Tapi sin I tu adalah sudut tuju dia tinggi. So kita dapat 90 darjah. Kalau awak tekan kalkulator, sin 90, awak akan dapat 1. Okay, betul tak? Sin 90 dapat 1. Okay, that's why dia dah simplify kita punya sudut yang berkait dengan indeks biasan. Indeks biasan kalau melibatkan patulan dalam penuh, kita guna sin C. Sebab C ni adalah sudut genting. Okay, sudut genting. Jadi kalau nak cari dia punya indeks biasan, masukkan sudut genting dekat C. Dia bagi kat kita sudut genting ialah 42. Apa dia sudut genting? Sudut genting ni maksudnya sudut yang menyebabkan cahaya tu dipantulkan balik dalam objek yang sama kalau nilai sudut tuju lebih daripada sudut genting tu. Jadi lah ni, nak cari indeks biasan, kita gantikan C ni dengan 42. So N sama dengan 1 bagi sin 42. Kita kalkulator, awak akan dapat 1.49. Jadi kat sini kena letak darjah. Jangan ingat 1.49, memang tak ada darjah lah, sorry. Darjah dekat 42 tu. Sorry. Okay, darjah kat sini. Tapi kat sini tak tulis pun tak apa sebab jawapan akhir yang kita nak ada unit. So kalau lah unit dia ada, kena tulis. Kalau tak ada unit, awak tambahkan apa salah. Kalau lah tadi awak dah 1.49 darjah kan, salah lah. Sebab dia bukan unit dia darjah. Dia tak ada unit. Dia 1.49. Okay. Kemudian dia nak awak salin dan lengkapkan lintasan sinar cahaya. Soalan SPM tahun 2021 itu, pelajar tulis balik jawapan dekat ruangan esei pun diterima. Untuk tahun akan datang cikgu tak pasti. Jadi sebaik-baiknya ikut arahan. Kalau dia suruh salin, kita salin balik.
Tapi kalau dia tak kisah pun, dia kata lengkapkan lintasan je, awak lukis je balik dekat situ. Okey, sinar cahaya yang mai ni, sinar cahaya yang masuk, okey, dia akan masuk tadi macam tu kan. Ni permukaan macam tu. Okey, sinar cahaya yang masuk tadi, sudut dia 45. Tapi bila dia masuk dalam prisma, disebabkan prisma ni ketepatan dia lebih tinggi, jadi sudut biasan tu akan lebih menghampiri normal. Maksudnya dia akan jadi lebih kecil daripada 45 lah. So bila dia lagi kecil daripada 45, nanti bila sampai dekat kawasan ni, sudut dia akan lebih daripada 42 pula. Sebab kalau dia lebih daripada 42, apa yang berlaku ialah dia tak boleh keluar dari sini. Dia akan pantul balik. Kalau dia lebih daripada 42 darjah, maksudnya sudut tuju yang lebih daripada 42 darjah akan menyebabkan berlakunya pantulan dalam penuh. So area sini, area dua kawasan ni, maksudnya kawasan tu berlaku pantulan dalam penuh. Bila berlaku pantulan dalam penuh, nanti cahaya tu akan masuk balik dalam prisma dan dia akan keluar kalau sudut dekat sini ni kurang dari 42. Kalau lebih daripada 42, sekali lagi akan berlaku pantulan dalam penuh. Jadi kita nampak sudut ni mungkin kecil daripada 42, nanti dia akan terkeluar dan dekat sini dia akan jauh baliklah pada normal. Okay, jauh balik pada normal. Jadi apa yang berlaku kat sini, pantulan dalam penuh berlaku di bahagian bawah. Okay. Namakan fenomena cahaya yang berlaku pada permukaan X. Tadi cikgu dah sebut, dalam bahasa Inggeris kita panggil total internal reflection. Okay, semasa perjalanan dalam sebuah bas pada suatu hari yang panas terik, anda terlihat sebuah lopak air di atas jalan raya di hadapan anda. Nampak seolah-olah macam ada lopak air, tapi sebenarnya bukan lopak air. Okay. Dengan menggunakan pengetahuan anda tentang perambatan cahaya dalam media yang berlainan ketepatan, kita nak terangkan kejadian. Okay. Gambar ni tak bagi. Dia tak bagi gambar. Tapi, kalaulah awak perlu lukis, awak lukislah gambar jalan raya. Kita tahu waktu siang yang panas, tar nanti bahagian bawah ni sangat-sangat panas. Okay. Sebab dia warna hitam kan, dia serak haba, suhu akan jadi tinggi kat bahagian bawah ni. Apa yang berlaku bila suhu tinggi, nanti kawasan suhu tinggi ni, dia punya wak-wak udara, wak air, apa semua tu akan naik ke atas. Sebab suhu tinggi akan menyebabkan tenaga kinetik wak-wak tu akan jadi tinggi. Okay? Bila semua wak naik ke atas, apa yang berlaku adalah kawasan bawah ni akan jadi satu kawasan ketumpatan rendah. Sebab dia dah jadi macam separuh vacuum. Bukannya maksudnya tak ada udara langsung, ada. Tapi udara tu kebanyakan dah naik atas. Sebab kan panas, kita nampak macam seolah-olah ada api kat bawah tu. Jadi semua udara akan naik ke atas lah. Bila udara naik ke atas, kawasan bawah akan jadi satu kawasan ketumpatan rendah. Okay. Kita nak compare dengan bahagian atas. Bahagian atas ni bahagian yang lebih tinggi daripada tar. Bahagian dekat-dekat dengan langit tu kan. Dekat kawasan atas tu suhu dia lebih rendah. Kenapa suhu dia rendah? Sebab dia tak dekat dengan tar. Dia sejuk lah. Sejuk nak compare dengan tar. Bila suhu dia rendah, maksudnya ketumpatan udara dia jadi tinggi. Udara yang dekat bahagian tar bawah tadi tu akan naik ke atas. Jadi kawasan atas ni ketumpatan udara tinggi. Udara banyak kat bahagian atas. Udara lagi tumpat kat bahagian atas. Jadi apa yang berlaku ialah kawasan cahaya akan terbias menjauhi normal bila dia sampai ke bahagian bawah ni. Cahaya datang daripada kawasan ketepatan tinggi. Cahaya mai daripada atas langit. Kita dah cahaya mai daripada saya guna kali lain. Kita guna biru. Okay. Cahaya mai daripada atas. Dia datang daripada ketepatan tinggi. Sampai dekat bawah ni, dia dah jadi lapisan lain. Sini lapisan lain. Sini lapisan lain. Sini lapisan lain.
Okay, kat bawah ni lagi design lagi tempatan dah. Okay, sampai kat bawah ni nanti dia akan menjauhi normal. Jadi dia akan lagi besar. Macam tu. Sampai dekat sini lagi besar. Sampai nanti dia akan patah balik. Okay. Bila dia patah balik, kat sini berlaku pantulan dalam penuh. Okay, pantulan dalam penuh ni yang akan menyebabkan image bagi awan tadi tu nampak macam jatuh ke bawah. Seolah-olah kita nampak macam ada lopak air. Okay. Jadi awak boleh guna gambar rajah untuk awak nak explain balik awak punya fenomena logam maya. Fenomena logam maya. Atau dalam bahasa Inggeris dia fenomena mirage. Kita sebut apa tu? Mirage. Okay, bahasa Melayu logam maya. Okay, jom kita tengok jawapan. Nak jawab dalam bentuk jadual, dalam bentuk gambar rajah pun boleh. Asalkan awak label dengan betul. Okay, lapisan udara berhampiran tanah lebih panas. Tak mahu sebut tanah, nak sebut tar pun boleh. Lapisan udara berhampiran tanah kurang tumpat. Sebab apa? Sebab bawah panas tadi kan? So, apa yang berlaku adalah cahaya terbias menjauhi normal. Cahaya datang daripada atas. Cahaya datang daripada matahari. Daripada atas langit. Bila dia makin ke arah kita, dia akan makin menjauhi. So, sampai satu waktu dia akan patah balik. Semasa dia patah balik itulah berlakunya pantulan dalam penuh. Ada dua syarat nak berlaku pantulan dalam penuh. Yang pertama, sudut tuju mesti lebih daripada sudut genting. Dan yang kedua, cahaya mesti merambat dari medium ke tumpatan tinggi. Ke medium ke tumpatan rendah. Okay. Ada yang nak cakap ke? Cik rasa cik dengar suara. Ada yang boleh cakap ke? Kalau tak apalah, next time nanti kita buat dalam StreamYard lah. Dalam Google Meet. Sebab tak ramai pun masuk. So 200 orang boleh lah. Kita buat dalam Google Meet, boleh sembang. Actually kalau dalam Google Meet, kita punya record dia tak cantik macam dengan Telegram. Telegram lagi clear. That's why cikgu suka buat record guna Telegram. Okey, habis. Dah. Tadi cikgu sebut balik, pantulan dalam penuh ada dua syarat. Yang pertama berlaku apabila sudut tuju lebih daripada sudut genting. I lagi besar daripada C. Kalaulah C dia 40, tengok I 41, maka berlaku pantulan dalam penuh. Tapi satu lagi syarat, dia mesti merambat dari kawasan medium ketupatan tinggi. Tadi udara sejuk kat atas tu kan. Cahaya mai daripada atas ke kawasan ketupatan rendah. Dia masuk ke bawah. Barulah dia boleh berlaku pantulan dalam penuh. Okay, next kita pergi ke soalan teleskop astronomi. Kat sini kita ada beberapa set kanta untuk kita nak hasilkan teleskop astronomi. Sebelum tu, jom kita tengok dulu. Kita ada dua kanta. Okay, kanta yang dekat bahagian bawah ni. Kan kita duduk kat sini kan. Orang berdiri kat sini. Nanti mata dia talau ke situ. So yang ni kita panggil dia kanta mata. Okay, kanta mata. Kanta mata ni dekat dengan mata kita. Mata duduk kat situ. Kanta objek ni yang duduk depan. Okay, yang bahagian depan. Bahagian depan ni kanta objek. Bahagian belakang ni kanta mata. Okay. Kanta objek dia nak tengok benda yang jauh. So bila nak tengok benda yang jauh, power dia rendah. Okay. Power dia rendah. Kalau power rendah, panjang fokus dia tinggi. Panjang fokus tinggi maksudnya dia boleh tengok benda yang jauh lah. Okay, nak compare dengan kanta mata kita pilih yang power dia tinggi. Okay, power dia tinggi. Okay, kalau power dia tinggi, panjang fokus dia akan jadi rendah. Maksudnya kalau kanta yang tebal. Kanta yang tebal ni macam kanta Tok Wan awak pakai spek tu kan. Tu power tinggi lah. Kalau yang depan ni kita pilih yang kanta nipis. Sebab power dia kecil. Okay. Tapi yang depan ni selalunya kita pilih yang diameter dia besar. Walaupun dia nipis tapi diameter dia besar. Sebab kita nak bagi banyak cahaya masuk. Lagi besar dia punya diameter, lagi banyak cahaya masuk. Ada orang dia
Kalau spek kalau spek besar macam spek cikgu kan, saya masuk banyak macam tu lah kot. Okey, so kita tengok set kanta mana yang paling sesuai. Tadi cikgu kata kanta objek, kanta mata. Hati-hati lah. Ni kanta mata ni kanta yang dekat dengan mata kita. So kanta mata ke kanta objek ke mesti pilih cembung. Okey, mesti pilih cembung. Okey, kuasa kanta mata tadi cikgu kata kita nak pilih yang kuasa tinggi. Yang ni kuasa dia rendah. Okey, kanta objek pula kita nak tengok benda yang jauh, so panjang fokus dia kena besar. Dan diameter dia kena besar sebab kita nak bagi cahaya masuk banyak. Okey. Kalau panjang fokus dia besar, maksudnya power dia rendah lah. Power dia rendah. Yang dekat mata tu power dia tinggi. Okey. Dia mungkin aku boleh tanya lagi soalan pelarasan normal. Okey. Dia boleh tanya soalan apa lagi Kalau pelarasan normal awak kena ambil panjang fokus kanta mata dengan kanta objek, kita tambah. Okey, kita tambah dua-dua tu. Okay, so kalau macam ni saja, macam mana cara kita nak jawab? Kita mesti nak kena buat jadual supaya pemeriksa lebih mudah untuk tanda kita punya jawapan. Okey, kita buat jadual berdasarkan keempat-empat ciri ni. Okey, banyak fokus, kita ambil yang tinggi. Jangan letak nilai 50. Diameter pun sama juga. Jangan letak 6, kita letak diameter besar. Jenis kanta tak apalah, sebut cembung. Kuasa pun sama, kita sebut kuasa tinggi. Okey, awak buat bentuk jadual. Kalau nak jawab macam ni pun boleh. Tapi sebenarnya kalau kita jawab macam ni, pemeriksa kena perhati satu-satu. Panjang, fokus, kanta, panjang. Okey, dapat satu markah. Besaran lebih besar. Dia kena cara macam tu. Tapi kalau awak buat bentuk jadual, kalau buat macam ni, sebenarnya awak yang mudah. Mula-mula kita tahu ni nombor 1. Ni nombor 1. Ni soalan 2. Ni soalan 3. Ni soalan 4. Macam tu. So kita dah susun ya. Lepas tu masa exam, janganlah letak apa-apa. Kan kertas tu banyak. Awak letaklah jarak-jarak. Nombor 1 sampai nombor 4. Supaya kita ada banyak ruang untuk kita tulis alasan. Okay. Reason ni awak boleh tulis banyak. Okay. First, panjang, fokus, kanta. Kita kata tadi, kanta objek. Panjang fokus dia, F dia nak tinggi kan. So, bila tinggi kita dah dapat poin 1. Tujuan dia, pembesaran tinggi. Kalau rasa macam tak yakin, betul ke pembesaran dia tinggi? Okey, untuk melihat objek yang jauh. Nanti pemeriksa tengok kalau jawapan tu make sense, memang boleh diterima, dia akan bagi ikut keperluan jawapan. Maksudnya kadang-kadang jawapan pembesaran tinggi ni bukan dia untuk poin nombor 2, tapi poin yang bawah. Mungkin sebenarnya untuk poin nombor 6. Jadi awak layak dekat sini dapat poin 6. Yang ni dapat poin 2. Macam tu. Jadi jangan takut nak tulis lebih daripada satu reason. Sebab maybe reason awak yang bagian atas tu bantu untuk reason bagian bawah. Okey, diameter kanta tinggi. Diameter tu maksudnya lebar dia. Okey, besar. Diameter lah. Lagi besar diameter kanta, lagi banyak cahaya yang diterima, nanti image akan lebih cerah. Jadi kita akan dapat image yang lebih jelas. Tapi kita tak guna perkataan jelas. Jelas tu dari segi brightness ke, dari segi kebesaran dia ke. Okay, so kita sebut cerah. Okay, jenis kanta kita pilih cembung sebab kanta cembung ni adalah kanta pembesar. Mungkin jawapan kata pembesar kata-kata tak terima, mungkin dia terima pembesaran linear kat atas tu ke. Okay, image lebih besar, apa-apa jawapan lah. Kuasa kanta tinggi nak hasilkan image besar. Dan awak pilih R. Kenapa? Sebut balik semua ciri-ciri. Ada pelajar, dia tak pilih. Tak tahu lah pasal apa. Pilih ciri-ciri, tak pilih. So dia macam abang kat mak dia macam ni lah. Mak je nak kahwin dengan perempuan segok, putih, pandai masak, pandai baca Quran, orang Kedah. Lepas tu mak tanya siapa dia, untuk suka mak cari, cik malu. Macam tu lah, dia tak mau pilih, dia tak mau abang siapa dia, Minah ke, Pe'ah ke, Amni ke, Rogayah ke, Siti ke, tak mau abang. Kalau macam tu tak apalah mak awak tolong pilih. Kalau SPM tak boleh. SPM awak kena pilih. Awak kena sebut, saya pilih apa. Kena habak lah, saya pilih A. Okay, jangan ada buat malu-malu pula masa SPM. SPM kalau buat malu, markah pun malu nak main kat awak.
Okey. Habis kita soalan nombor 10. Ni soalan nombor 10 ni ramailah pelajar cikgu yang pilih lah. Pelajar Mawangsa ramai pilih soalan 9. Tapi sedihlah juga. Ramai pilih tapi tak ramai dapat markah benar. Kita tengok. Kita buat ulang kaji balik. Lepas ni kita buat retest. Okey, apa yang dimaksudkan ketepatan? Okey, ketepatan ni kita boleh bagi dalam bentuk definisi guna formula lah. Formula ketepatan sama dengan M per V. So, ketepatan ialah jisim per unit isi padu. Okay. Kalau nak tulis macam ni pun boleh. Tapi kena sebut balik lah. Rho tu ketepatan. M tu ialah jisim. V tu isi padu. Jangan buat salah pula. Rho tu awak kata tekanan. M tu segi awak kata jisim. V tak tahu awak kata laju. Salah lah, tak boleh lah. Kena betul-betul awak kena tahu apa maksud lagi awak punya simbol formula. Okay, terang apa yang berlaku kepada bekas jika tangan dikeluarkan. Okay, first kali kita kena tahu setiap objek dekat bumi ni, setiap objek akan ditindakkan oleh dua daya. Mesti ada dua daya. Kalau kanan lawan dia kiri, kalau atas lawan dia bawah. So dalam kes ni ada dua daya yang bertindak kepada botol. Okay. Botol ni dalam dia ada udara tau. Kenapa kita kata ada udara? Dia kata menggunakan tangan kena tolak ke dalam air. Kena tolak ke dalam air maksudnya botol tu susah nak tolak. Susah nak jatuh sendiri. Kalau botol tu ada air macam botol cikgu sekarang ni, kita masukkan dalam air pun ada kemungkinan dia akan terapung. Sebab ada udara kat situ. Lagi banyak udara dalam botol ni, lagi susah kita nak tenggelamkan botol. Awak kena tolak botol masuk ke dalam. Tapi kalau kita isi penuh-penuh air, kita letak dalam air, okay, botol yang penuh, isi dalam, tinggalkan dia dalam air, nanti dia akan tenggelam. Kenapa? Okey. Cikgu sebut kita tengok daya yang bertindak dulu. Daya ke bawah ni kita panggil dia berat. Daya ke atas, yang tolak-tolak ke atas tu namanya adalah daya apung. Ini daya apungan. Berat dengan daya apungan sepatutnya sama. Tapi disebabkan berat dia sangat kecil, nak compare dengan daya apung. FB tu adalah singkatan untuk daya apungan lah, buoyant force. Okey, kalau cikgu guna FB ni maksudnya cikgu kata daya apungan lah. Okey, berat nak compare dengan daya apungan, berat sangat kecil. Sebab dalam ni ada banyak udara. Dia ingatlah nak compare dengan berat dia. Daya apung tu menang. So nanti bekas akan naik ke atas. Sebab apa? Sebab terdapat daya apungan yang bertindak pada bekas. Okey, ni yang kedua. Kita boleh sebut ketepatan bekas, okey, ketepatan dia kurang daripada ketepatan air. Kalau dia punya ketepatan sama, dia akan terapung kat bahagian atas. Okey. Kalau dia lebih berat, ketepatan dia lagi tinggi, nanti dia akan tenggelam. Itu benda yang biasa masa kita belajar form 1 dulu. Terus kita sebut ketepatan bekas lebih kecil daripada ketepatan air. Jadi apa yang berlaku? Daya apungan lebih besar daripada berat. FB lagi besar daripada berat. That's why lah daya apung yang menang. Sebab tu dia akan tertolak ke atas. Okay, bila daya apungan lebih besar, maka akan wujudnya satu daya tolak ke atas. Okay, tapi ke soalan membuat keputusan lagi. Tapi kali ni awak jadi seorang engineer kapal selam. Okay. Kapal selam merupakan sejenis bot istimewa yang boleh bergerak di dalam air. Bukan atas permukaan tapi dalam air. So kat sini kita ada 4 jenis kapal selam. Yang pertama ialah kapal selam P yang bentuk dia aerofoil. Kita ada ciri bentuk, bilangan tangki, bukan tangka, bilangan tangki. Kemudian tekanan maksimum dan sumber tenaga. Yang cikgu bulat-bulatkan tu nanti awak kena tulis balik dalam jadual. Okey. Bentuk kapal selam, awak kena pilih aerodinamik. Apa maksud aerodinamik? Aerodinamik ni maksudnya tajam kat depan. Contoh dia macam ni lah. Botol ni tajam kat depan. Latang ni besar. Supaya dia tajam kat depan,
nanti rintangan udara akan jadi rendah. Jadi bila rintangan udara rendah, dia lebih mudah bergerak, dia lagi laju, maka akan ada pecutan. Jangan pilih aerofoil. Apa kaitan aerofoil dengan ayam pula? Aerofoil ni untuk sayap kapal terbang. Ikut mana aerofoil dah layak? Terbang apa? Ada juga yang pilih aerofoil kan? So aerodinamik. Aerodinamik, kemudian bilangan tangki pula kat sini kena banyak. Tangki ni dia untuk nak masuk ke air ataupun nak keluar ke air. So 36 tangki ni akan benarkan kapal selam tu jadi sangat berat, sangat tumpat, so dia akan lebih turun ke bawah. Okay. Kalau dia nak naik balik ke atas, dia kena buang air yang ada dalam tangki tu supaya ketupatan dia berkurang, nanti dia akan naik balik ke atas. Okey, tekanan maksimum pula, kita kena pilih yang tekanan tinggi. Maksudnya, kalau dia boleh tahan tekanan tinggi, maksudnya dia boleh masuk lagi dalam. Sebab apa kita faham, tekanan, kan formula dia HOG, maksudnya tekanan berkaitan langsung dengan kedalaman. Lagi dalam kapal selam tu masuk, nanti tekanan yang tinggi akan tekan dinding kapal selam. Jadi untuk nak elak kapal selam tu remuk, rosak, pecah dan membahayakan orang yang dalam kapal selam tu, kita kena make sure besi ataupun dinding dia boleh menahan tekanan yang sangat besar. Okay? Dan sumber tenaga yang digunakan, kita akan guna nuklear sebab kalau kita guna petroleum ni dia boleh habis. Maksudnya kalau certain time, kalau duduk sampai 1 bulan, mungkin petroleum dah habis. Nanti habislah tenaga, kita nak jana elektrik, kita nak hasilkan oksigen ataupun kita nak pump air keluar daripada tangki, nak naik balik ke permukaan tu dah tak ada tenaga. So cara yang terbaik adalah kita jana kuasa tenaga menggunakan nuklear. Okay, jadi kita akan pilih Q. Ni nak jawab nanti, awak jawab dalam bentuk jadual macam ni. Okay, kita pilih bentuk aerodinamik sebab nak kurangkan rintangan air. So yang ni point nombor 1, sini point nombor 2. Yang kedua, kita pilih yang lebih banyak tangki udara. Sebab apa? Sebab kita boleh timbul dan tenggelam banyak kali. Supaya dia boleh turun banyak, lebih kedalaman yang lebih besar. Okay. Ada juga yang bagi reason untuk bekalan udara pernafasan. Cuma oksigen sebenarnya boleh dijana guna elektrik. Tapi tak pastilah cukup ke tak. Mungkin dia kena guna oksigen tambahan. Tak cukup kalau nak bawa untuk 1 bulan tu. Oksigen tambahan tu maksudnya oksigen yang kita boleh jana macam dekat hospital tu. Kan ada tong ayak tu, lepas tu ada mesin kan. Nanti dia akan elektrolisis ke air tu sampai mendapat hasilkan hidrogen dengan oksigen. So oksigen tu boleh dah digunakan untuk anak-anak kapal bernafas. Okey, tekanan air maksimum yang tinggi tadi, tak payahlah tulis 6.5. Tak payah. Tulis tinggi. Okey. Tekanan maksimum tinggi. Supaya dia tak mudah pecah, dia boleh menyelam lebih dalam, dia tak remuk, tak rosak. Rosak tak boleh, rosak tu macam umum. Kita nak catat tentang dinding. Okay. Next, kita gunakan tenaga nuklear sebab kita nak hasil kekuasaan yang lebih banyak. Berpanjangan, tak habis. Okay, tak habis. Selagi bahan nuklear tu ada, tak habis lah tenaga tu. Tapi kalau petroleum kita, macam minyak air lah. Pergi sekolah, balik sekolah, nanti minyak tinggal sikit. Esok guna lagi, tinggal lagi sikit lah. Kali tak jalan lah. Itu kalau tak tambah. So, kita pilih tenaga nuklear. Dan last kali awak buat pilihan. Dan sebut balik ciri-ciri kenapa awak pilih Q. Okey, selesai bahagian tu. Kita nak pergi bahagian aplikasi untuk pengiraan. Di sini kita ada tongkang kosong. Tongkang ni macam kapal lah. Tapi dia besar sikit. Tongkang. Okay, tongkang kosong. Dalam satu laut, ketupatan dia 1020. Dia cakap masa tongkang tu kosong, kedalaman tenggelam tu 0.5 meter sahaja. Okay. Dan dia bagi kat kita kawasan luas bawah kapal lah. Ni kita dapat depan je kan. Sebenarnya kapal ni bawah dia macam bentuk bulat macam tu kan.
Keluasan dia 250 meter padu. Luas, bukan meter padu. Aduh, Isyad lah. Kena baiki Isyad macam meter kuasa 2. Meter kuasa 2. Okay, keluasan bawah kapal tu 250 meter kuasa 2. Ketinggian 0.5. Okay. Dia cakap ketepatan air laut 1020. Okay, soalan dia. Hitungkan perbezaan isi padu air yang disesarkan. Okay, first sekali kena tengok dulu kedalaman tenggelam. Mula-mula 0.5, lepas tu 0.8. So, kedalaman yang tenggelam tu beza dia adalah 0.3 meter. Jadi, hitung perbezaan isi padu air. Isi padu kan formula dia panjang, darat lebar, darat tinggi. So, panjang dengan lebar dia dah bagi dalam unit 250. Keluasan lah. Darat dengan tinggi tadi ketinggian dia 0.3. Okay. So, dapat 250 darat 0.3. Jawapan dia 75. M kuasa 2 dengan M dapat M kuasa 3. Okay, unit kena betul. Kalau unit salah habis lah. Jawapan awak pun salah. 250 darat 0.3 kita dapat 75 M kuasa 3. Okay, GC muatan pula. Nak cari GC muatan, kita boleh guna formula berat air yang tersesar sama dengan daya apung. Okay, ni bahagian lain lah ni. Berat air yang tersesar sama dengan daya apung. So, berat air yang tersesar formula dia mg. Sama dengan daya apung, formula dia rho VG. Okay, kat sini G dengan G ni kita boleh potong lah. G tu kekuatan medan graviti. So, M sama dengan rho V. Dia nak jisim kan? Dia nak M kan? So, M sama dengan rho V. Rho tu ketupatan. Ketupatan kat sini ketupatan cecair lah. Ketupatan air laut. 1020 darat isi padu tadi 75. So, jawapan dia RM76. Ini jawapan dia. 76,500. Okey, tadi ketepatan unit dia kg. Sempit sangat lah. Sebab kita tulis kat bawah ni. Okay, kita tulis kat bawah ni lah. Semua kat sini. Tadi formula dia M sama dengan rho V. Okay, rho tadi 1020 kg kg M negatif 3. Darat dengan isi padu 75 M kuasa 3. So, M negatif 3 dengan M kuasa 3 tu habis. Kita cancelkan. So, jawapan akhir kita nanti yang ni lah. Sebab tu kita dapat 76,500. Unit dia kilogram. Penting sangat-sangat. Jangan tinggal unit. Sekali awak dah tinggal unit, awak dah terbiasa-biasa, nanti hilang satu markah. Awak susah nak dapat A+. Kita punya sasaran kita A+. Okey, bahagian terakhir. Bahagian C. Okey. Habis bahagian C ni bolehlah awak rehat, awak tidur, tengok-tengok balik. Okey, untuk nak pergi sekolah pula esok. Bahagian C ni, Cikgu Nora Hafizan ada bagi kat kita. Dia bagi dah. Dia cakap bahagian C ni mengingat 1 markah. Kefahaman 4 markah. Dan kat sini analisis. Analisis ni dia bukan pengiraan lah. Bukan pengiraan. Dia perbandingan dan awak kena buat hubungan. Okay. Dan last sekali kita nak modifikasi. Cipta tu modify lah. Dan soalan C ni, dia tak tahu nak naik bahagian tingkatan 4 ke tingkatan 5 tapi wajib jawab. Sebab dia ada satu soalan saja. Awak wajib jawab. Okay, kat bawah ni ada satu spring yang diregangkan. Ini bab tingkatan 5. Daya dan gerakan 2. Namakan tenaga yang tersimpan dalam spring. Ramai pelajar cikgu jawab tenaga kinetik.
tenaga kinetik dia melibatkan pergerakan. Formula dia setengah mv kuasa 2. Tapi kalau objek yang boleh diregangkan, boleh kembali kepada bentuk asal, tenaga yang tersimpan tu nama dia tenaga keupayaan kenyal. Tolonglah ingat. Tenaga keupayaan ni ada dua. Kalau tulis tenaga keupayaan saja pun cikgu tak terima. Tenaga keupayaan kenyal, kalau yang melibatkan ketinggian, contohnya buah kelapa duduk atas pokok dia, kemudian dia jatuh kan. So dia punya ketinggian untuk dia jatuh tu akan memberikan satu tenaga, kita panggil dia tenaga keupayaan graviti. So sepatutnya boleh bezakan antara tenaga keupayaan graviti dengan tenaga keupayaan kenyal. Dengan menggunakan teori kinetik, terangkan apa yang berlaku kepada spring apabila dilepaskan. So yang ni, awak kena tengok balik. Masa kita tarik, sebenarnya masa kita tarik dia, antara setiap satu gulungan tu, dia nak mendekati antara satu sama lain balik. Bila kita tarik, dia sebenarnya nak patah balik. Dia ni nak jumpa balik dia ni. Macam awak lah, kalau nanti awak duduk asrama, awak rindu nak jumpa mak awak. Kalau awak duduk jauh, awak nak dekat balik. Nak rapat balik. Tapi kalau spring yang kita mampatkan, dia rapat sangat, dia nak pisah. Rimah dah duduk satu bilik, semua 10 orang. Rimah, hang tolak aku tolak hang. Dia macam tu. Kalau spring tu mampat, dia ada satu daya nak tolak. Tapi kalau spring tu duduk jauh-jauh, dia dah kita regangkan dia, dia ada satu daya nak jumpa balik, nak tarik balik. So kita boleh explain dia. Yang pertama kita boleh sebut terdapat daya tolakan dan tarikan antara molekul. Okay. Semasa kita regangkan dia, nanti jarak akan bertambah. Masa kita tarik dia tu, nanti jarak dia bertambah. So bila kita tarik dia, jarak dia bertambah menyebabkan daya tarikan molekul bertambah. Kenapa? Dia nak jumpa balik, dia nak tarik balik. Rindu dekat spring sebelah kan. So dia tarik balik. Daya tarikan tu yang akan menarik molekul spring untuk kembali ke kedudukan asal apabila kita lepaskan daya. So kat sini awak layak untuk dapat 4 markah. Kalau awak label pun boleh sebenarnya dekat gambar rajah. Okay, tapi untuk esei tu sepatutnya awak tulislah jawapan di tempat asing. Takut pemeriksa tak perasan dekat gambar rajah awak tu awak ada conteng, awak ada tulis apa-apa. Kita takut macam tu. Sebaik-baiknya semua jawapan awak asingkan letak di kertas yang disediakan, ruangan yang disediakan. Okey, seterusnya kita ada 2 gambar. Spring P dengan spring Q. Spring P ni diameter dia kecil dan spring Q ni diameter dia besar. Untuk yang dah lupa, spring yang diameter dia besar ni sebenarnya lembut. Dia senang putus. Okay, cepat putus kalau daya tinggi. Okay. Yang ni pula kalau dia punya diameter kecil, dia keras. Dia lambat putus. Maksudnya dia boleh tampung daya yang tinggi. Okay, daya tinggi boleh ditampung. Yang ni dia boleh tampung daya yang rendah. Okay, kalau kita keluarkan dia punya pemalas spring, kita dapati untuk graf F dengan X ni, kecerunan tu mewakili pemalas spring. Okay, sama dengan kecerunan. Apa dia? F bahagi dengan X. Daya bahagi dengan pemanjangan spring. Okay, itu adalah kecerunan. Nanti kecerunan P kita nampak tinggi. Maksudnya pemalar dia tinggi sebab dia lagi keras. Q pula kecerunan dia rendah. Maksudnya dia lembut. Pemalar dia rendah. Dia lebih cepat putus. Dia lagi tak kuat lah. Okay, Q tu tak kuat. Kalau ada satu lagi macam ni, katalah S kan. Yang ni lah yang paling kuat. Yang ni paling kuat. Kalau ada macam ni, yang ni sangat-sangat lemah. Sebab kalau kita tengok balik dia punya bentuk graf ni, pemanjangannya banyak walaupun daya yang sedikit saja diberi. Okay.
Kita nak jawab soalan pertama. Kita nak bandingkan dia punya diameter. Dia suruh banding antara 1.2A dengan 1.2B. Cikgu rasa salah ni. Tolong baiki Sat. Bandingkan antara berdasarkan 1.2A dan 1.2B. Bandingkan diameter. So kalau diameter kita kata antara P dengan Q lah. Okay, so kita sebut. Kalau soalan esei, awak kena tulis balik kuantiti fizik dah. Sebab kita tulis dekat ruangan jawapan tu tempat lain. Bukan kita tulis dekat bawah dia. Awak tulis dekat tempat lain. Cikgu tulis kat sini sebab cikgu nak tunjuk jawapan dekat awak. Awak tulis di ruangan jawapan. Okay. So tulislah diameter spring. Okay. P lebih kecil. Ataupun kalau nak sebut Q, sebut diameter spring Q lebih besar. Ini nombor 1. Nombor 2. Kecerunan graf. Kita tulis kecerunan P lebih tinggi. Atau macam biasalah, P lagi besar dari Q. Nak buat simbol macam tu pun boleh. Okay, next, pemalar spring. Cikgu jawab kat sini lah, nombor 3. Pemalar spring. Pemalar spring, kalau kita tengok kecerunan P lagi tinggi, so pemalar spring P lebih tinggi. Okay, nombor 4. Hubungan antara kecerunan graf dan pemalar spring. Kita nampak kalau kecerunan dia tinggi, maksudnya pemalar spring dia pun besar. So, awak kena tulis balik dia punya kuantiti fizik. Kecerunan berkadar langsung dengan pemalar spring. Okay, sekejap lah cikgu tengok soalan. Macam tak cukup 5. Ada satu lagi ni. Hubung kaitkan pemalar spring dengan diameter spring. Satu lagi. Aja. Hubung kaitkan pemalar spring dengan diameter spring. Okey, jom kita tengok kat sini. Kita nampak Q ni tadi, pemalar spring dia rendah. Dia lembut, cepat putus. Tapi diameter dia tinggi kan? Diameter dia besar. Tapi pemalar dia rendah. Pemalar ni bergantung kepada kekuatan dia. Kalau dia lembut, dia cepat putus, maksudnya pemalar dia rendah. Jadi kita nampak antara diameter dengan pemalar tu berkadar sengsang. Kalau diameter bertambah, pemalar berkurang. Yang ni pula, diameter dia rendah sebab lilitan dia kecil. Pemalar dia tinggi sebab dia lagi keras. Dia lambat putus. Jadi kita boleh sebut pemalar spring berkadar sengsang dengan berkadar sengsang dengan diameter spring. Dapatlah 5 markah. Masa exam jangan malas tulis balik nombor-nombor tu dan dia punya kuantiti fizik. Jangan jawab macam ni. Jangan jawab A lagi besar daripada B. Tak tahu soalan nombor 1 ke, soalan nombor 2 ke, kena tulis. Lepas tu masuk soalan nombor 2, awak kena tulis lah apa dia punya kuantiti fizik dia tu. Janganlah tinggal. Kecerunan ke, pemalar spring ke. Okay. Last sekali. Dia kelas. Betul? Raja menunjukkan seorang pemanah bersedia untuk melepaskan anak panah ke arah papan sasaran dari jarak yang jauh. Apabila pemanah itu melepaskan anak panah, dia mematikan bawa anak panah itu tak sampai ke sasaran. Bila dia punya mata tu, dia rasa macam straight dah. Sama dah dengan mata dia cakap. Tapi, tengok jatuh ke bawah. Sebab apa? Sebab anak panah tu sendiri, dia ada berat dia. So berat ni dia mesti akan ditarik dengan satu tarikan graviti dan dia akan lebih rendah lah daripada level asal dia. So kalau kita nak bagi dia sampai kat situ, kita kena make sure kita dongak sikit.
Nanti sebab bila dongak dah sekali bila dia jatuh, jatuh betul-betul kena kat situ. Okay, jenis bahan tali pemalar daya, ramai pelajar keliru. Okey. Bukan semua aplikasi kita akan bincang dalam kelas. Benda ni melibatkan soalan kebat. Maksudnya awak kena berfikir di luar kotak. Awak tak boleh guna semua benda yang kita belajar saja. Oh, cikgu tak pernah cerita pasal anak panah, cikgu tak pernah cerita pasal busur, tak boleh jawab. Tak semestinya awak boleh berfikir lah sepatutnya. Kalau tali, kita nak hasilkan satu daya yang tinggi, tali kita tak boleh kenyal. Ramai pelajar jawab tali kenyal. Tali tak boleh kenyal. Tali mesti kuat. Okay, tali mesti kuat. Tali tak boleh kenyal. Okay, sebab apa? Sebab kita tak meregangkan dia. Dan kita tak mahu dia putus. Sebab tu kita nak dia kuat. Di sini ada 2 markah. Ini poin pertama, tali kuat supaya tak putus. Tali tak kenyal sebab tak mahu dia regang. So, kenapa yang dia boleh melantun tu? Sebab ni. Sebab busur ni, asalnya dia tegak. Macam tu. Bentuk dia. Bentuk dia tegak. Okay, bila kita tarik tali, nanti busur akan melentur. Busur tu melentur. Jadi macam huruf C. Okay, C atas, C bawah. Kita tarik tali, busur akan melentur. Kalau lepas tali, busur akan tegak balik. Okay. Yang tu yang akan hasilkan tenaga keupayaan kenyal. Bukan tali tu. Kalau dua-dua kenyal, tak boleh. Kita nak tali tegang, tali tu kuat, tapi pemalar daya busur tu yang tinggi. Maksudnya busur tu yang boleh melentur. Jadi tenaga keupayaan kenyal dia tinggi. Bila tenaga keupayaan kenyal tinggi, maksudnya tenaga yang tersimpan besar. Okay, awak boleh tambah lagi reason. Tenaga kinetik yang terhasil tinggi. Bila dia lepaskan bila dia tarik tali tu, dalam anak panah tu akan ada pilihan tenaga keupayaan kenyal. Bila dia lepaskan, tenaga kinetik yang terhasil pada anak panah akan jadi tinggi. So, tenaga kinetik yang terhasil tinggi akan menyebabkan anak panah bergerak lebih jauh. Okay, dia boleh pergi lebih jauh, lebih laju. Okay, laju bertambah. Okay, jarak bertambah. Okay, anak panah ni untuk nota je. Jangan buat masa exam. Masa exam waktu dia lah jarak bertambah. Laju bertambah. Okay. Bahan busur tu sendiri yang melentur tu. Yang ni. Dia mesti ringan. So, kalau ringan, ketupatan dia mesti rendah. Dan dia mesti kuat. Kita tak mahu bila masa kita tarik yang melentur, tak tahu ada patah. Cedera. Nanti orang yang atlet tu boleh cedera. So, ketupatan dia yang rendah membantu untuk kita senang nak bawa pimai-pimai sebab dia ringan. Dan kekuatan dia tinggi sebab kita tak mahu dia patah. Kita nak dia tahan lama. Bukannya sekali pertandingan, esok kena beli baru. Tak payah. Kita nak, kalau boleh kita nak guna lama lah, bertahun-tahun. Dan cara kita panahkan, cara kita nak lepaskan anak panah tu mesti slightly higher. Mesti tinggi sikit, lebih tinggi daripada sasaran. Okay. Supaya, sebab reason dia, daya tarikan graviti tu, dia akan tarik anak panah ke bawah. Reason dia nanti, anak panah tu akan turun ke bawah sikit. Dan bila kita letak tinggi, maka kita akan dapat satu sasaran yang lebih tepat. Okay. Macam tu lah. Cara kita jawab. Habis, siap. Jadi cikgu ingat setakat tu saja untuk malam ni. Terima kasih kepada semua yang join. Kita tengok sikit siapa yang join ni. Tu dia Amai. Syafiq, Afiq, Amni, Umaira, Mukris. Okey. Alhamdulillah kita dah habis. Dah sampai ke penghujung. So cikgu ucapkan selamat berjaya. Selamat berehat. Selamat buat ulang kaji. Yang belum exam, buat exam baik-baik. Buat elok-elok. Semoga awak semua berjaya dengan cemerlang. Okey, setakat tu saja dulu dari cikgu. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi minggu depan. Selasa depan. Okey, bye. Setakat saja. Bye-bye. Assalamualaikum.
Okay, dan make sure P1 100. Kalau kita nak cepat panas, kita kena pilih muatan haba betul rendah. Okay, sepelit bumi. Dalam bumi kita 24 jam. Bumi nak patah balik, dia tempat yang sama. Ambil masa 24 jam. Okay, kita dah selesai bahagian A. So, cikgu akan sambung dengan bahagian B sebentar lagi. Cikgu nak record untuk second dalam record yang kedua. So, yang ni cikgu off dulu record. So, cikgu akan buka satu lagi sekejap lagi. Buat satu lagi.